Assalamualaikum dan selamat datang ke segmen Tanya Dr. Forex episod yang ke-15 27 hari bulan April 2020. Dan biasalah untuk segmen Tanya Dr. Forex kita bersama dengan Cikgu Nonim atau Dr. Forex dan juga bersama saya host anda Boboy CTC. Buat mereka yang tak tahu atau yang baru saja tune in, baru saja mengetahui mengenai CTC FM di mana kita memberikan konten-konten education news mengenai Forex secara percuma kepada semua orang di luar sana. Jadi segmen Tanya Dr. Forex ini merupakan satu segmen analisa mengenai pergerakan pasaran mata wang dari sudut teknik elite wave yang dikelolakan sendiri oleh Dr. Forex atau Cikgu Nonim. Jadi kepada mereka yang berminat untuk menonton segmen-segmen kami yang lepas, sebab kali ni, hari ini adalah segmen yang ke-15, jadi mungkin ingin mendalami lebih lanjut lagi tentang elite wave yang diajar sendiri oleh Dr. Forex, bolehlah ke YouTube CTC FM. Hanya perlu pergi ke youtube.com dan search Siti Sejarah FM di mana kita telah sediakan satu playlist khas dengan semua episod segmen Tanya Dr. Forex. Jadi bolehlah tuan-tuan dan puan-puan pergi ke sana jika ingin menonton dan mendapatkan lebih banyak lagi ilmu mengenai analisa pasaran forex dari sudut teknik elite wave. Jadi seperti biasa kami di CTC FM ingin mengambil kesempatan ini untuk menyeru tuan-tuan dan puan-puan untuk stay at home bersama kita mampu memutuskan rantaian jangkitan COVID-19. Jadi seperti yang kita semua tahu, hari ini telah pun masuk hari yang ke-41 untuk PKP atau Perintah Kawalan Pergerakan. Kita masih lagi berada dalam fasa 3 sebenarnya. Ada lagi satu hari dan lusa kita akan bermula fasa 4. Jadi insyaAllah jika tiada arah melintang, insyaAllah Malaysia akan kembali pulih dan kita dapat keluar dan menyambut Hari Raya Aidilfitri, insyaAllah. Jadi kita juga seperti biasa sebelum mulakan segmen ni, kita ada satu soalan kuis yang disediakan oleh Cikgu Nonim atau Dr. Forex sendiri yang berbunyi, bagaimanakah cara untuk trade di wave 3 menggunakan elite wave. Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan tahu ataupun ingin cuba menjawab soalan ini, kami tak ada hadiah tapi boleh cuba untuk kita sama-sama discuss, kongsi ilmu yang telah kita dapat daripada segmen Tanya Dr. Forex ini. Bolehlah isikan jawapan anda, yang ada pop-up soalan dekat atas ni. Kalau tengok dekat desktop ataupun dekat mobile dah pop up soalan tu, isikan di ruangan kosong yang disediakan apakah jawapannya untuk soalan kuis kita pada hari ini dan kita akan sama-sama bincangkan jawapannya di hujung segmen ini bersama dengan Dr. Forex. Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan ingin menanyakan sebarang soalan atau request untuk Dr. Forex analisa pair apa-apa jenis pair pun, bolehlah tinggalkan soalan anda di ruangan komen. Tapi sebelum itu, make sure anda telah pun like page CTC FM, like segmen ni dan juga anda telah pun share untuk lebih ramai lagi mendapat manfaat daripada perkongsian ilmu Dr. Forex pada malam ini. Jadi tanpa membuang masa, kita menjemput Dr. Forex atau Cikgu Nonim. Apa khabar Cikgu? Okey, khabar baik Boboy. Boboy apa khabar? Saya sihat Alhamdulillah Cikgu, cuma rambut dah makin panjang lah Cikgu. Saya pun dah rimas dah ni. Patut pakai tu key kat atas. Supaya dia tak kacau-kacau dahi saya. Cikgu dan keluarga sihat? Sihat Alhamdulillah. Okey, kita telah pun disertai ramai untuk segmen kita. Kita ada Muhammad Nazri. Assalamualaikum katanya. Waalaikumsalam Nazri. Azrul Ilkwan ada, Picasso Fikri, Fitri Hakim, Muhammad Latif Ali Asyak. Kita punya top fan pun ada telah pun sertai. Jadi make sure anda telah pun share segmen ni untuk lebih ramai lagi mendapat manfaat. Okey Cikgu, tanpa buang masa, silakan Cikgu. Saya serahkan kecopang ini kepada Cikgu. Bak kata paksu. Okey, Assalamualaikum dan selamat malam. Okey, selamat berpuasa kepada semua umat Islam dan rasanya semua dah selesai solat tarawih. Okey. Untuk malam ni kita akan teruskan kita punya analisis terus ke pair-pair yang telah saya tandakan dan juga mungkin ada permintaan pair-pair di kalangan kawan-kawan yang tulis di chat di bawah komen yang kita nampak secara live ni sebab saya malam ni tak berapa sihat sangat. So tak boleh nak berceloteh panjang macam segmen-segmen terdahulu. Okay, so kita fast forward, kita teruskan dengan
analisis yang diminta oleh kawan-kawan. Kita tengok daripada apa orang cakap, daripada awal. Kalau kita tengok di sini, first kali selalunya gol lah. Kita terus tengok gol. Betul. Okay tak Boboiboy? Gol okey sebab of course gol favourite, pair favourite ramai, dan kita pun ada request gol dalam komen iaitu daripada saudara Picasso Fikri, katanya emas dan oil. So kita boleh terus pergi ke analisa untuk pair gol. Okey. Kalau kita nampak gol ini di 4 hours punya time frame So kiraan ni masih belum terbatal dari, kalau kita tengok sekarang 27 hari bulan, last week 20 hari bulan. Okey, 20 hari bulan gol pada ketika itu di sini. Okey, saya tandakan kotak kuning untuk buy position. Tapi tak kena Boboiboy. Tak kena 16.58. Sikit lagi. Lagi 20 pip. Okey, selepas 20 pip dia naik beratus pip. Kan? Tak apa. So macam mana analisis ni masih boleh diguna pakai walaupun selepas 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, malah lebih sebulan ataupun 2 bulan. Sebab apa? Sebab elliott wave ni dia continuous. Maksud continuous ni dia bersambung. So setiap kali saya bagi analisis, saya akan jelaskan kenapa kiraan ni macam ni, kiraan ni macam tu. Sebab macam contoh di gol ni, apa yang kita boleh nampak, ia adalah berkesinambungan daripada counting yang pada tahun lepas, pada tahun sebelum-sebelumnya, di mana kalau saya zoomkan di time frame yang lebih besar, kita akan nampak dia bersambung. Itu yang perlu kita ingat. Ini ada lagi sambungannya, tapi chart di Oanda ni dia hanya sampai di sini sahaja. So tak apa. So you boleh nampak daripada 2017 sampai sekarang dia bersambung. Maksudnya analisis gol berpandukan daripada tahun 2007, di mana ini adalah satu impulsive wave. So dia mengambil masa daripada, kalau ikutkan di sini, daripada kita assume 2000 berapa ni? 2006 lah. 2007. Kita assume 2006 sampai 2011, di mana ini dia punya top peak dia. Saya ingat lagi waktu keadaan 2011 ni, ada kawan-kawan masih buy gold di 18 sebab dia nampak naik dan terus naik kan. 18 buy. At the end tengok account dia pun bye. So, saya masih bersekolah lagi cikgu 2011. Macam mana? Boboiboy masih bersekolah? Masih bersekolah lagi. 2006 Boboiboy? 2006 baru darjah 6 cikgu. 2006. Saya start trade 2006 lah. So 2011 gol telah mencapai puncak dia. Ya, kalau kita tengok di sini 1913. So sejak dia sampai puncak, di mana ini adalah ending wave 5, perakhiran bagi impulsive wave yang cukup kuat, nampak momentum dia cukup kuat, dan dia membuat correction ABC. Okey, selepas dia buat correction ABC, ini semua kita dah jangka kan, di mana sini pun, di sini saya ada membuat buy position 12.70, banyak kali saya dah ulang ni. 12.70 saya ada 2 position, tapi saya exit 15.40. Okey, kenapa kita membuat buy position di sini? Sebab kita dah tahu benda ni adalah bersambung. Ada kesinambungan di antara wave terdahulu dengan wave akan datang. Wave terdahulu lah yang membolehkan kita predict wave yang akan datang sekarang, future wave. Okey. Wave theory ni dia sebenarnya ada banyak jenis, di mana orang hanya melihat wave sahaja. Oh, teknik wave kita katakan. Tapi bila kita sebut teknik wave, ada setengah individu dia tak labelkan setiap wave yang berlaku. So perbezaan elliott wave dengan teknik wave di luar sana, di mana elliott wave ni dia labelkan, kita labelkan setiap wave yang naik turun. So kalau kita tengok
Kalau saya zoom macam ni, nampak ni, sini penuh. Nampak tak kat sini? Ini penuh dia punya huruf kat sini. Ada 1, 2, 3, 4, 5 ABC, 2 besar, 2 kecil, 5 besar, 3 besar. Di mana ini adalah counting di time frame yang lebih kecil. Kalau saya zoom out, zoom in, okay, kita nampak, okay, ini adalah kiraan-kiraan di time frame yang lebih kecil. So kita boleh nampak ini adalah yang current wave yang terkini setelah dia membuat major correction yang besar. Kenapa yang besar? Sebab ini 2016 sehingga ke 2018, 2 tahun dia buat correction. Okay, selepas 2 tahun tu barulah dia start momentum impulsive wave, di mana dia telah memecah kan. Kalau kita menggunakan support system, nampak dia dah pecah kan. Orang akan cakap pecah kan support dan resistance di sini, di mana dia telah terus naik. Kalau elliott wave, kita nampak ini adalah 1, 2, 3, 4, 5 punya impulsive wave, di mana ini adalah satu impulsive wave yang cukup kuat. Okay, so ini di weekly. So bila saya zoom lagi di daily, kita akan nampak ada kiraan-kiraan yang saya tak buang, di mana ini memudahkan kita faham supaya anda semua boleh tahu yang elliott wave ni dia berulang-ulang. Maksudnya berulang-ulang, dia punya konsep utama, basic utama tu kita kena kuatkan dulu. Kuatkan dari segi 1, 2, 3, 4, 5 ABC tu sentiasa ada dalam setiap wave. So kalau tengok daripada yang time frame besar, time frame kecil, dia akan repeat benda yang sama. 1, 2, 3, 4, 5 ABC, 1, 2, 3, 4, 5 ABC. So dalam ni pun ada juga 1, 2, 3, 4, 5. Dalam ni pun ada ABC, dalam ni pun ABC. So that's why kita zoom in lagi ke current wave yang terkini sekarang, di mana di dalam current wave yang terkini ni pun kita nampak 1, 2, 3, 4, 5. Ini ABC. Okay? Okay ke? So far okay tak Boboy ke terlampau laju? Nak kata laju tak ada laju Boleh sangat faham, cikgu, tapi boleh faham lah. Okay, so untuk goal, untuk current wave yang terkini, dan saya jangkakan untuk minggu-minggu yang akan mendatang, saya dah bias dia untuk turun. Ini daripada minggu lepas A, B, C dia turun. So kalau saya buat penarikan, ini adalah A yang kita tunggu ni tak kena, lepas tu dia terus naik. So kita boleh assume ni A, ini B. Selepas B dia akan turun at least sampai 15. Saya jangka 15.40. Oh, okay. $15.40 Ya, ini jangkaan. Okay, so kalau tanya saya sekarang, goal fokus sell di mana stop loss dia wajib ada di atas previous high sebelumnya di sini. 17.51. Bawah sikit lah, boleh, tak ada masalah. So ini adalah A, B, C. Dia mungkin sangkut atas dekat sini. Kita boleh katakan ini adalah flat correction. So dekat sini, in case ada sesiapa yang masih hold di kawasan 17.30 sampai di sini, dia boleh exit dulu half position ataupun dia boleh exit semua dulu, sebab dalam elliott wave ABC dia boleh stop sampai sini, di mana of course kalau kita belajar support, ni adalah support. Okey, ini pun adalah support. Kalau kita tengok nampak ada support dia. Tapi dalam elliott wave ini adalah flat correction. So maksudnya flat, dia telah mencukupi syarat untuk correction ABC berlaku. Kemudian dia akan naik semula. Tapi saya jangkakan dia akan pecah. Okey, seperti yang saya cakap kan, kita jangkakan sampai sini. Tapi dekat sini kita beware, macam kalau saya ada position, saya akan close half dulu position di point A ini. Okey, lepas tu dia naik. Sebab bila ABC mungkin dia tak terus turun,
dia reject dulu, dia naik dulu, kita boleh entry lagi kalau kita masih bias Okay. sell kan. Sebab of course sebelum dia sampai C, dia punya bentuk akan ada turun naik, turun naik, turun naik. Dan dalam goal, turun naik dia bukan setakat 50 pip kan, Boboiboy, melebihi 200 pip, 300 pip. So kita play safe. So itu analisis untuk goal. Goal. Okay, cikgu. Dekat sini ada soalan daripada saudara Fitri Hakim. Dia kata cikgu ada buat share trading idea ke dekat TradingView? Ke cikgu hanya guna Ada. TradingView sebagai platform? Saya Ada tak buat. Tak buat So, ini semuanya saya punya analisis lekat di saya punya TradingView punya workstation, tapi saya tak share kepada public. Okay. So, saudara Fitri, cikgu hanya menggunakan platform TradingView tapi cikgu tak ada share apa-apa idea di TradingView Harap jelas. Okay, kita boleh terus ke soalan seterusnya cikgu. Okay. First kali daripada saudara Azri Ikhwan, dia kata salam. Itu memang tak Waalaikumsalam. dapat lah. Dia kata GBP CHF. Okay, sekali lagi kita nak bagi tahu, minta maaf kepada semua penonton segmen Tak Payah Dr. Forex. Cikgu ataupun Dr. Forex memang tak buat analisis mengenai apa-apa pair CHF. Jadi minta maaf dan harap tak tanya lagi dah lepas ni. Okay, saudara Azri minta maaf cikgu nak tengok oil ke? Oil. Oil. Kejap. Okay, kita boleh tengok secara ringkas. Oil ni sejak dia buat penurunan yang macam ni, saya dah biarlah dulu. Saya put aside. Tapi kalau mengikut apa yang saya tandakan di sini, macam yang saya sebut, kita tunggu untuk sell waktu sebelum dia turun, di mana kita jangkakan A, B, C kenaikan, di mana elite wave ni dia sebenarnya ramai yang tahu. Okay, ada yang tahu, ada yang tak berapa nak tahu, tapi kita trade follow trend. Kita trade follow trend, that's why kita ada sell. Kita tak buy kat sini, tak ada. Kita tunggu sell. So untuk oil ni, sebab itu nampak panjang, tengok tarik tu, dia punya graf pun jadi makin kecil kan. Betul ke? So untuk yang terkini ni, saya elak dulu trade oil. So analisis pun saya tak boleh nak nyatakan, tapi yang pasti ini adalah wave 5 dah habis kat sini. So dia nak tintong-tintong naik tu, tak tahu bila lagi, mungkin bulan Mei agaknya. Boleh jadi cikgu. Okey, seterusnya kita ada permintaan untuk EU, GU dan ACAT. So mungkin kita boleh tengok EU dulu je. EU. Euro USD. Ada perbezaan ke cikgu untuk dua marking tu? Ada. Okey. EU ni sekejap. EU ni kan, kalau saya tengok sekali imbas, sekejap ini di 4 hours. Saya pun dah lama tak update, tapi kalau berdasarkan counting yang lepas-lepas, saya jangkakan dia akan membuat kenaikan. Okey. Sebab ini counting daripada weekly rasanya. Tak ada kat sini. Sekejap. Ada di sini, okey. So kalau pada counting yang weekly punya, saya jangkakan ini dia naik 1, 2, dia akan membuat kenaikan ke atas. Selagi dia tak break, kalau tengok ke sini, selagi dia tak break 10326, 1.0326, bias masih ke atas bagi pair EU. So dalam ni, ini semua kalau nampak turun naik, ini semua adalah correction wave.
Okay, boy. Alright. Okay. Satu lagi kau. So saya masih bias dia naik ke atas. Tapi sekiranya kiraan ini adalah salah, okey. Kalau dia break 103 ni, ini kita bercakap tentang weekly dengan monthly punya counting kan, bukan besok lusa tu berlaku. So kalau dia break ni dia boleh pergi sampai 0.9. 0.9 0.9. Tapi so far di kawasan sini ini mana? Okey. Ni untuk time frame yang lebih kecil, hours, sekejap. Saya zoom sekejap. Okey, untuk di time frame kecil ini kemungkinan 1, ini 2 ABC. Sebab apa di sini pun ada rejection di 0.786 daripada panjang wave 1. Kenapa saya ingat? Sebab saya ada buy kat sini. Sebab tu saya tahu. So ini adalah ABC. Kalau ini 1, 2, 3, 4, 5, ini adalah A, B, C. So selagi ini intact, maksudnya current wave sekarang ni dia tak melebihi 1.0636 ni, bias ke atas masih kuat. Okey. Tapi kenapa saya exit awal EU ni? Sebab saya masih bila saya refer kan dengan contohnya saya ambil pair GU. Okey, saya ambil pair GU. Di mana pair GU ni saya punya analisis menunjukkan dia nak turun. So kalau tengok ini first sekali, ini jangkaan untuk sell tapi dia tak kena. Ini jangkaan kedua. Okey. Ini jangkaan kedua di mana dia telah kena untuk sell position. Kena sikit je. Masuk and then dia memang turun. So kalau saya compare kan EU dengan GU ni, kalau saya gunakan konsep nanti US dollar akan menguat, US dollar index akan menguat, saya jangkakan GU ni akan turun. So that's why saya tak berani nak hold EU lama-lama walaupun saya bias up untuk EU pada ketika itu. Okey, pada sekarang ni saya tak ada position lagi sebab kebanyakan pair saya tengok dollar index ni ada kemungkinan untuk kuat. Kenapa? Sebab dalam team saya, team WTC ni, kami buat counting index. Okey. So dollar index ni dijangka akan kuat nanti. So ini pun kemungkinan ABC. So kalau untuk EU tadi saya harap dah jelas. So kita terus move on ke pair GBP USD di mana ini betul. Ini adalah counting bagi daily. GBP USD daily. So okey. Kalau tengok di sini, ini sebenarnya saya dah boleh padam. Okey, sini dah puncak. Saya ada sell 1, 2. Ini kalau perasan sini saya share dalam Facebook, penurunan ni saya dapat dalam $3,000 turun. Tapi sebab kan saya punya lot size yang besar, saya tak hold sampai sini lah kan. Saya exit di 2470 macam tu. Sebab lepas tu dia buat wave 2 macam ni, dia turun naik. So kalau tengok 4 hours ni, dia turun naik. Kejam juga nampak ni. Boy. So bila kita bermain dengan lot besar, kita kena, yang penting sekali kita kena jaga kita punya emosi. Hello Boy, dengar tak? Dengar cikgu. Saya tengok chat. Tiba-tiba katakan analisis kita salah, dia naik balik ke atas ni, memang dia akan totally kacau emosi kita. Di mana saya bagi contoh lah, you sedang dapat $10,000, you gembira lagi kan, you tak nak close, you boleh anggap you boleh dapat 100,000 pula hari tu. Tiba-tiba 10,000 tu hilang, kosong. Sebab selagi you tak close,
selagi you tak kira 10,000 tu, dia tak boleh dia katakan dah jadi you punya equity ataupun jadi sebahagian daripada you punya modal. Dan selagi you tak withdraw duit tu, you boleh kata itu adalah sebagai satu angka di dalam you punya MT4. Betul tak, Boy? Betul cikgu. Okay, so berbalik kepada GU. So ini saya jangkakan masih ada momentum untuk turun. Sebab ini adalah 1, 2, 3. 3, ini 4. So dia akan turun. Untuk short term dia akan turun ke bawah. Di mana nanti dia akan melengkapkan wave 5 yang besar. So next week kita akan tengok macam mana GU ni, USD dia akan kuat atau tidak. Kita sama-sama nantikan cikgu. Okay, so saya nampak ni dia label berapa sesuai untuk cari peluang sell di pair GU. So di Acik Wanaida namanya. Cik Waneda. So di zone kotak ni lah. Di zone kotak ni kalau tengok pimba masuk kotak pimba semua. Pinbar cikgu. Kalau break Pinbar ni sejenis candlestick pattern cikgu. bukan pink bukan pimba, dia bagi wick lah, kira wick. Shadow, dia bagi shadow. Oh, shadow. Pimba tu bentuk dia macam tukul kan. Dia panggil bentuk tukul ke pimba ke, saya panggil pimba je. Nanti kita faham kan. Saya rasa lebih commonly used lah pinbar So harap Acik Wanaida jelas inverted hammer semua tu macam-macam lah ada istilah candlestick. Sebab apa? Sometimes saya guna candlestick dengan Elliott Wave. Tapi kita kena tahu tak semua broker menggunakan GMT yang sama. So kalau kita perasan, broker ni pimba, broker sebelah ni tak ada. Saya perasan juga cikgu, saya pernah melalui perkara yang sama. That's why kalau gunakan candlestick kita kena berhati-hati. Pastikan kalau broker sebelah pimba, broker kita pimba, okey, cantik lah. Dan kalau broker kita pimba, broker sebelah ni full body, so masih valid ke pimba tu? Itu sebagai contoh kan. So mana satu kita nak tiru? Sebab kita ada 2-3 broker ni. Broker A aku pimba, broker ni Muru Bozo, broker satu lagi tak tahu nama candlestick apa. So mana satu kita nak ikut? Kan? So lebih mudah kalau kita tak entry waktu tu kalau kita sanksi kita macam tu, okey, tak payah masuk lah. Kalau semua broker pimba, okey, bolehlah menjadikan salah satu trend reversal untuk kita masuk dan follow market. That's why saya kalau Elliott Wave saya gunakan dengan, dulu saya ada dah list kan pelbagai teknik ataupun tool yang boleh diguna pakai dengan Elliott Wave. So untuk GU tadi rasanya dah selesai. So ni antara tips yang Cik Dr. Farid share kan, pastikan walaupun anda trade menggunakan satu broker, ada standby mungkin platform daripada broker yang berlainan sebagai comparison walaupun anda tak trade atau depo di broker berkenaan. Ini merupakan salah satu tips dalam trading yang boleh diguna pakai bagi memastikan anda tidak membuat entry yang salah cikgu Okey, sebab macam sekarang ni saya guna Oanda kan. Oanda kalau contoh dekat EJ Oanda juga. Sekejap. Okey, ini saya guna forex.com. So dia punya GMT semua berbeza, dia punya candlestick pun semua berbeza. Okey, so harap jelas kat situ. So kita pergi seterusnya permintaan untuk AUD CAD cikgu. Okey, AUD CAD. Ini saya jangka kan 2 bulan lagi dia akan sampai 0.80 1000 pip ke bawah. Tapi dalam tempoh minimum sebulan. Sebab apa?
Sebab kalau alamak saya tak ada counting ni, tapi saya ada trade pair ni. Sekejap Okey. Sebab ini kalau sekejap saya ingat kembali. Ini adalah wave 3 rasanya. Wave 3 ini yang kenaikan ni wave 4 dalam bentuk ABC. Okey, so kalau saya labelingkan di sini, ini adalah A, ini B, ini C. So possible top dah ada kat sini, ataupun dia ada sedikit lagi, paling kurang 50-70 pip lagi, maksimum dia naik baru dia akan start turun. Ini untuk AUD Kanada dolar. Saya pun masih menahan pair floating AUD CAD ni. AUD CAD. Sebab apa? Sebab first sekali kita akan nampak ini of course ada resistance semua kan. Okay, so di sini pun ini adalah paling kurang ini wave 3 daripada atas ni. Okay, ini ABC ni. ABC ni yang di time frame yang besar. So ini adalah wave 3 wave 3 ni wave 4, ni ada satu lagi wave 5. So kalau saya nak label kan, ini adalah wave 1, ini wave 2, ini wave 3, ni wave 4, ini wave 5. So ini C dia. C dia kat bawah ni. Okay. Alright. Mungkin November 2020 akan sampai. Kita tak tahu. Mungkin sebulan tu tak impossible lah. At least 2 bulan dia akan start turun ke bawah. Sebab of course Kanada semua orang tahu dia bergantung kepada minyak. So sekarang ni minyak tengah turun tintong-tintong kan. USD Kanada pun kalau kita tengok, dia Kanada masih bertahan stable di kawasan sebelum ni dia naik kan, sekarang ni dia turun 1.4053, masih stable walaupun minyak makin jatuh. So AUD CAD pun dia masih tiada menunjukkan kenaikan yang begitu kuat. Ini di final wave ni. Kalau tanya saya, next week mungkin kita dah nampak dia dah bawah 0.89 mungkin. Cikgu masih bertahan floating di pair AUD CAD ni? Betul, saya masih ada sell sebab saya memang target saya 2 bulan baru saya close. Boleh saya tanya cikgu entry dekat mana? Saya entry di kau ada position juga ke ni? Tak. Tak, saya AUD USD bukan AUD CAD. Saya entry di kawasan 8950 sehingga sekarang ni. Okay. So cikgu memang tak set SL lah? Tak ada stop loss. Tapi saya layer bukan satu pip bukan lah. Bukan lah. Alright. Saya ada banyak account. So satu account tu khas untuk satu pair. So maksudnya ada masa saya supermarket tu maksud saya buy ni, saya buy tu, saya buy NU. Supermarket itu kita namakan supermarket. Semua benda kita nak beli kita masuk satu account kan. Tapi kadang-kadang membuatkan kita serabut. Itu hanya boleh kita buatkan untuk contoh intraday, di mana bila kita beli dia nampak positif, kita close satu position dulu. Betul tak Boy? Betul. Sebab nanti kan kalau nak close semua dia impact. Sebab hari ni AUD kuat, besok baru GU nak kuat. So benda ni akan effect kita punya profit. So seeloknya macam saya memang amalkan at least ada 3 account, di mana account swing, account intraday dan account scalp. So kalau nak swing, satu pair tu biarlah situ. Tahan dah berapa lama you nak tahan, supaya kita modal dalam tu mampu bertahan dengan lot size yang kita letakkan di account swing. So 3 jenis account, intraday, swing dan juga scalp. Okay. Alright cikgu. Selesai kita di AUD CAD.
Seterusnya kita ada permintaan daripada Nuril Anwar, katanya AUD NZD. Cikgu ada buat counting ke di AUD NZD? Tak ada. Maaf Minta maaf lah ya saudara Nuril Anwar, cikgu tak dapat kalau nak bagi kalau analisa. tanya saya rasa turun ni sebab saya pun AUD lemah kan. Yelah. Okey. Kalau bergantung kepada AUD lah. Bagai tak menghampa kan kita tengok pair EA di mana itu adalah Euro AUD. Okay. Okey. So dia ada kaitan dengan AUD jugalah. Mana? Sekejap. Okey, ni di time frame besar, ini adalah jangkaan saya ini adalah wave 4. Wave 4. Okey, ini pun dah final wave ni. Ini kalau kita tengok, okey, kita tengok sini. Ini adalah 1, 2, 3, 4. Ini wave 4 ni. Saya ada sel pagi tadi. Kat sini. 1, 2, 3, 4, 5. Nampak apa boy? Nampak je kau? 1, 2. Dia bentuk-bentuk yang turun naik. Itu memang correction wave. Okay. So ending dia mungkin di sini, di mana ini adalah wave 4 terdahulu. Dia ila wave ni dia memang suka, dia tend to kembali kepada wave 4 yang sebelumnya. So kalau tengok wave 4 sebelumnya, ini di kawasan 6774. So sekarang ni pun dia dah sampai 6763. Okay. So saya jangka kan bagi EA ni pun ini adalah bentuk sama ada ini adalah ABC ataupun ini adalah wave 1. Kalau dia wave 1 pun, ini memang possibility ini dah ending wave bagi wave 5. Okay, selepas dia dah habis ending wave, of course dia akan naik at least ke wave 2. So sama ada dia ABC pun atau wave 1 pun, memang saya jangkakan dia akan naik selepas ini, di mana support di wave 4 ni memain peranan. Okay, faham je kau? So dalam erti kata lain, memang cikgu bias AUD akan turun lah. AUD akan melemah. Okey, baiklah, seterusnya kita ada daripada Najib Karim, katanya minta tengok EG boboy. So minta cikgu tolong tengokkan pair Euro GBP. Kalau cikgu ada buat counting lah. Okay, nasib baik dia. EG ni dah lama tunggu naik kan. Okay, dan yang terbaru ni memang kalau tengok daripada start kotak kuning ni, ini yang saya dah buat saya rasa 2 minggu lepas. Okay, Seingat saya pun 2 minggu lepas. 2 minggu lepas. Minggu lepas ni baru dia start naik. Ini daripada 21 hari Selasa selepas kita ni kita punya live segment, dia naik, lepas tu dia turun balik. So sekarang ni penurunan ni, kalau mengikut analisis saya, ini adalah wave 2. Okay, yang turun ni, ini adalah ABC dalam ni. So selagi dia tak break yang ni, counting ni masih valid. Di mana ini masih valid, dia akan naik. Di sini saya naikkan. Okey. So kalau saya nak tarik stop loss, okey, stop loss dia mesti di bawah. Okey. Di bawah? Di bawah permulaan wave 1 di sini. So di sini stop loss ni valid lah, 8679. Di mana 78685. Ini di broker anda tahu. So kalau anda pakai broker lain,
make sure price tu dia mesti akan berbeza. So kena jaga-jaga tu. So pastikan kalau di broker, kalau broker orang anda ni dia tulis 8980, okey. Tarik slightly dalam 10 pip ke bawah untuk stop loss. Dan jangkaan untuk menggunakan yellow wave selepas ini dia akan menaik lah. So kita kena tunggu EU punya soon, ada EU punya news rasanya kan. Dia nak Saya kurang pasti. stimulus 1 trilion apa entah, ada saya baca pagi tadi, lupa dah. Okey. So ini Lah. Half trillion euro stimulus. Banyak. 1.5 trilion 0.5 tengok kat trilion. mana tu? Oh boy. Saya buka New York Times. Sempat Okey. So mungkin akan bagi impact di mana tadi bagi pair EA ni, dia tadi saya jangkakan menaik, EG pun dia akan menaik. So masih sanksi di pair EU. Sebab EU ni dia berlawan dengan USD pula. Kan? Sebab juga, kalau kita perasan ada masa EU, semua mata wang EU kuat, semua naik kan. Tapi ada masa EU duduk situ je tak naik pun. EA duduk laju, betul tak? Hari ni pun kita tengok EA turun naik. EU naik 10 pip, 20 pip. That's why saya kurang trade pair-pair yang slow ni. Sebab jumlah pip dia agak kurang cikgu. Tapi ada masa laju juga. Kan? Cikgu, mungkin kita boleh tengok pair yang seterusnya ataupun pair yang terakhir. Okey, pair apa tu? Kalau tengok ke sini yang saya tandakan semua. Tapi saya sebenarnya saya ada request kat cikgu kalau cikgu sudi. Boboy sendiri. Bersama ada satu komen daripada saudara Zakwan Fikri. Dia minta AUD USD, which is apa yang saya kalau boleh nak request jugalah. Kalau Boboy request tak nak lah. PM tu PM cikgu. Okey, AUD ni pun macam saya sebut, saya jangkakan dia akan melemah. So ini pun dah pucuk-pucuk ni. So kalau yang jenis suka layer tu, masuklah layer sekarang, sell. Dengan dia naik MC sudah. Ini maksimum ya 65. Kalau dia nak naik sangat pun 65 40 mungkin dalam 80 pip lagi. Kalau dia nak naik sangat. Sebab ini itu saya cakap kalau sekejap Okey. Ini 3 wave. So ini masuk, ini correction ABC. Okay. Ini adalah 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5 of C. Di mana ini pun ending dia ni. Ending sangat ni di 4 hours. Saya zoom lagi hour 1. Okey. Saya zoom hour 1, ini ada 1 2. Ini mungkin 3, ini mungkin 4, sikit lagi. Ataupun ini 1 2 3 4, ini 5. Maksimum pun kalau dia nak naik juga 6500 lah. Saya bagi ruang dia 40 pip lagi. Selepas tu kita tengok di time frame besar. Okey, wave 4 ni dia akan turun melepasi wave 3. Lebih kurang 900 pip, Boboy. 2 bulan kau tahan boleh tak, Boboy? Kau yang minta kan? 2 bulan kau tunjuk akaun kau sell. Okey cikgu, 2 bulan Alright. Okey, senang macam ni lah lepas raya. Lepas raya, okay. Jumpa, insyaAllah PKP semua dah selesai. Aku datang CTC. Kita open table teh tarik dah lah. Boleh cikgu. Starbucks lebih sikit, Starbucks. Okey, Starbucks, T-Life pun boleh dah. Okey. So, jelas cikgu. So, sebab tu saya cakap AUD ni saya bias.
Sell. bias dia akan melemah soon. Dia akan melemah. So harap jangkaan kalau dia dah start melemah, dia memang efek semua mata wang. Sebab apa? Okey, kalau kita tengok EA ni, dia melemah bukan untuk selama-lamanya. Bukan. Dia melemah untuk correction. Kalau untuk AUD, dia melemah untuk impulsif. Okey? Maksudnya Okay. USD akan menguat dan melepasi wave 3 ni. Ini impulsive wave. Kalau untuk EA tadi, dia melemah untuk correction. Ini. Melemah untuk correction. Okay. Untuk correction sama ada dia akan sampai kat sini, ataupun satu lagi, kalau ikut counting yang sedia ada sekarang ni, ini adalah impulsif juga. 1, 2, 3, 4 dia akan break yang ni. Tadi kan saya ada inform sama ada yang turun ni wave 1 ataupun ABC punya setup. ABC punya correction wave. So dua-dua analisis pun sama ada dia buat correction ataupun dia buat wave 1, dia masih akan melemah AUD dalam masa at least 1 minggu. Dia dah start tunjuk. Semoga macam tu lah. Sebab saya jangka kan benda ni, AUD ni akan ambil masa at least sebulan. Kalau tengok ni pun dia naik ni kan, dia turun ni dalam masa sebulan. Okay, sebulan Okey. So, baiklah, itu saya rasa itu pair terakhir untuk kita pada hari ni. Hari ni kita wrap up awal sikit sebab Dr. Forex atau cikgu kurang sihat sebenarnya. Tak berapa selesai nak cakap lama buat kata cikgu, okay. Tapi sini kita ada komen daripada mana tadi? Margin Call nama dia. Wow, nama Margin Call. Dia kata alamak tertinggal bas pula. Jangan risau kalau tertinggal bas, nak tengok analisa-analisa daripada awal tadi di mana cikgu bermula dengan gold. Boleh tonton semula siaran ini setelah ianya tamat, ataupun pergi ke YouTube channel CTC FM. Hanya perlu search CTC Jarak FM dan tonton segmen Tanya Dr. Forex daripada episod pertama sehinggalah yang terbaru. Jadi cikgu, sebelum kita wrap up, kita kembali ke soalan kuis kita, iaitu bagaimana cara untuk trade di wave 3. Mungkin soalan subjektif yang agak sukar ataupun jawapan dia agak wide, dia punya variety. Kita hanya ada 4 respon daripada penonton kita pada hari ini, dan saya rasa respon daripada Fitri Hakim yang lebih detail untuk kita bacakan. Dia kata lihat retracement wave 2 pada level Fibo 50 atau 78.6. Lepas tu dia kata tunggu correction wave ABC complete atau tengok retracement wave 2 daripada wave 1 pada level Fibo 50 dan 61.8. Jadi saya rasa jawapan tu boleh dikatakan diterima je. Boleh diterima. And then boleh saya dengar tak lagi 3 jawapan yang lain? Sebenarnya itu 3 jawapan yang dah digabungkan cikgu. Dijawab satu-satu. Okey, boleh diterima pakai. Okey. So jadi saudara Fitri Hakim, tahniah kerana anda mendapatkan jawapan yang paling boleh diterima lah dalam soalan yang diberikan oleh Dr. Forex. Jadi cikgu, ada apa-apa kata terakhir sebelum kita tamatkan sesi kita pada hari ini? Selamat berpuasa. Okey, sempena bulan Ramadan yang mulia ni, marilah kita sama-sama memperbanyakkan amal ibadah, terutama solat tarawih di rumah. Tak susah sebenarnya kan, solat tarawih di rumah tak ni. Paling kurang cubalah buat 8 rakaat. Okey, dan 3 lagi untuk witir. InsyaAllah. Jadi terima kasih cikgu untuk segmen pada hari ini. Kepada tuan-tuan dan puan-puan, esok kita ada segmen bicara teknikal bersama Cikgu Azlan Hashim bermula 10.30 malam, di mana kita membincangkan pergerakan pasaran mata wang dari sudut teknik BBMA. Jadi jangan lupa jumpa lagi kita pada esok hari, dan stay home, stay safe, stay healthy bersama kita, mampu untuk memutuskan rantaian jangkitan COVID-19. Assalamualaikum dan bye-bye.